Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tuan Amir boleh dengar suara saya? Dengar. Jelas. Alhamdulillah. Okay, insyaAllah. Dengar tapi macam lambat sikit. Maybe sebab masalah lain agaknya. Okay. Kita berkati saja kita, Ana. Umul Kitab Al-Fatihah. Ya, Alhamdulillah. Okey, jelas. Ada komen tulis. Terima kasih. Jadi kita masuk minggu Alhamdulillah. bertajuk dua, hujan masalah. Okey, Ana. Bagi mukadimah kita nak tahu Hujan masalah. Ana masukkan bab ni dan Okey. kerana sudah kemana. Kedua ni tentang apa, Ana? Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat malam saya ucapkan kepada Tuan Amir dan juga sahabat-sahabat yang sedang menonton kita punya sembang santai pada malam ni. InsyaAllah sekali lagi hari ni, malam ni bersama-sama dengan saya Ana Rohani, penulis buku Kerana Syurga Itu Manis. Dan insyaAllah malam ni kita akan membicarakan mengenai bab kedua daripada buku ini, iaitu hujan masalah. Tuan Amir bertanya mengapa memilih tajuk hujan masalah dan mengapa saya masukkan dalam buku ini. Okay. Hujan, kalau kita tengok hujan, apa yang kita faham tentang hujan? Hujan ni, dia punya sifat dia rintik-rintik, renyai-renyai yang banyak kan? Tak mungkin kita mampu nak kira hujan betapa tak mampu kita nak kira berapa butir hujan yang kalau setiap kali hujan berapa banyak hujan yang turun tu. Kita tak mampu nak mengukur ataupun kita tak mampu nak menghitungnya. Itulah yang saya cuba masukkan bila saya letak hujan masalah ni, nak menggambarkan sebagai perumpamaan. Betapa kita ni manusia, Tuhan memberikan kita ujian yang lepas satu. Belum selesai satu lagi datang. Itulah yang saya nak gambarkan hujan masalah ni. Terlalu banyak masalah, terlalu banyak ujian. Okay? Okey tak? Laju sangat ke saya cakap? Mungkin boleh komen kawan-kawan. Okey. Sesuai dengan masa kita. Tak lama kita punya kapsul ni. Okey, Ana. Soalan yang kedua. Awak cakap tengah-tengah musim hujan ni kan. Awak cakap ujian orang melihat. Hujan ni kan. Ramai yang kita tahu mangsa-mangsa banjir. Dan bila sebut hujan ni, sebenarnya hakikat ujian yang ini tanda kasih sayang. Tapi bila macam hujan sudah berlebihan, dia jadi banjir tu, jadi ramai yang memilih melihat benda tu sebagai macam tadilah, masalah. Jadi nak melihat setiap ujian yang Allah bagi sebenarnya kasih sayang Allah. Tadi nak kita ingat pada dia tu, berbanding daripada kita dapat ujian, masalah itu berungut. Kenapa aku diuji, dan melihat benda baiklah dalam macam mana nak twist pemikiran tuan. Okay, subhanallah. Kita pun seperti yang Tuan Amir cakap kan, negara kita ni lepas orang kata hujung-hujung tahun, kita baru saja masuk tahun baru kan. Hujung-hujung tahun ni memang biasalah kalau banjir, hujan lebat, banjir di negeri-negeri tertentu. Tapi baru-baru ni kita dikejutkan kan, negeri Selangor yang tak pernah banjir teruk macam tu, dan tiba-tiba dia dapat banjir yang teruk. Memang teruklah sangat kan. Kita tengok pun, ya Allah, ya Tuhan, macam speechless lah. Kalau kita tidak berada di tempat orang yang teruji, yang di mana rumahnya tenggelam, harta benda tak ada satu yang dapat diselamatkan, malah ada dalam kalangan ahli keluarga yang meninggal dunia disebabkan musibah tersebut. Bukan mudah kita nak bagi tahu kepada orang tu, sabar, ini ujian. Okey, itu satu perkara yang sangat-sangat susah. Ya, sangat-sangat susah. Tapi macam mana kita nak memandang macam Tuan Amir tanya tadi, macam mana kita nak bersangka baik kepada Allah yang sebenarnya ini adalah bukti kasih sayang Allah. Okay?
ujian ni bila Allah timpakan satu ujian, dia bukan untuk orang yang kita nampak teruji itu sahaja, tetapi kita yang melihat, kita yang tidak berada di tempat kejadian, tetapi kita yang mengetahui tentang musibah tersebut, itu sebenarnya ujian untuk kita juga. Apa tindakan kita, apa yang kita boleh buat sebagai orang yang melihat, orang yang tidak berada di tempat tersebut kan. Jadi saya memandang manusia ni, kita ni dia ada fasa-fasa penerimaan lah. Mungkin mula-mula kita teruji, kita akan menangis, kita akan mempersoalkan kenapa Allah bagi ujian macam ni, kenapa ambil semua, kenapa aku, kenapa mesti ya. Jadi terlalu banyak persoalan Tuan Amir kan. Jadi saya rasa kita manusia, Allah pun lagilah Allah yang mencipta kita, dia tahu kita punya kondisi hati kan, dia tahu kita ni perlukan masa. Tapi macam saya katalah, macam yang kita dianjurkan, Islam menganjurkan untuk kita melihat setiap bentuk masalah ataupun musibah itu sebenarnya adalah tanda kasih sayang Allah. Mungkin selama ni kita dah terlalu mewah, terlalu senang di zon selesa kan. Jadi bila ada ujian yang macam tu, itulah yang mengetuk pintu sedar kita, yang membawa kita kepada keteringatan kepada Allah semula. Betapa selama ini kita terlalu hanyut, kita terlalu leka. Jadi bila ada ujian macam tu, tiba-tiba kita macam tersentap. Allah Subhanahu Wa Taala sebenarnya telah memberikan kita satu dia telah memberikan kita satu peringatan yang membawa kita ke jalan yang on track semula. Selama kita ni dah pergi mana-mana, tapi bila ada ujian musibah yang macam tu, kita berada di jalan yang betul semula. Macam tu insya-Allah. Yang mana yang pergi, mana yang hilang, Allah akan ganti semula. Allah akan ganti semula. Kita kena bersangka baik, kita kena percaya yang setiap yang Allah berikan tu sebenarnya pinjaman dan tidak mustahil untuk digantikan semula yang lebih baik insya-Allah. Alhamdulillah, insya-Allah mudah-mudahan menjawab soalan Tuan Amir. Okey. Terima kasih menjawab soalan yang kedua. Okey, dia alang-alang dah sebut pasal ujian ni. Saya teringat kita ada tetamu lah. Nampak tu? Subhanallah. Okay. Saya pekah. Assalamualaikum semua. Okay, waalaikumsalam. Salam. Silakan pada tetamu kita lah untuk bertanya soalan yang ketiga. Boleh je. Ini ke dia Cik Jaja kita? Soalan ketiga. Rasa tersekat ke situ. Live ni. Okay. Hello? Dengar. Okay. Ni dah soalan ketiga? Tiga dah. Kita sekejap aja. Jauh sangat. Okay. Apa pandangan Puan Rohana, Puan Ana berkenaan dengan bila kita sebagai manusia ni kan sentiasa macam nak membeza-bezakan ujian kita dengan ujian orang lain. Apa pendapat anda sendiri tentang bila seseorang tu membanding-bandingkan ujian? Gitu. Okey, terima kasih Cik Jaja yang manis. Okey, insya-Allah apa pandangan bila ujian ada orang ataupun macam mana ujian tu kita orang compare macam tu orang membanding-bandingkan ujian. Macam tu ke soalannya? Betul. Okey, pada pandangan saya lah. Okey, bila kita contoh saya dah berjaya melalui satu fasa dan ada kawan pergi bercerita kepada saya, okey. Dan masalah itu, ujian itu saya dah pernah lalui sebelum ni. Jadi sebagai seorang yang mendengar pada ketika itu, saya tak boleh nak bagi tahu ataupun bercakap kepadanya, alah ujian tu, alah masalah kau ni mudah je ni, alah senang, aku dulu lagi teruk. Okey, bila kita macam orang bercerita meluah kepada kita dan kita mendengar, lepas tu kita judge kan, kita tak tahu, pada walhal kita tak tahu pun apa perincian masalah yang dia hadapi kan, apa yang dia lalui, apa yang dia rasa, kita tak tahu pun. Jadi sebagai seorang yang mendengar ataupun yang melihat ataupun yang menyaksikan, tidak sewajarnya kita judge ataupun kita menghakimi ujian seseorang itu
mudah, kecil, masalah kecil saja, ujian kau ni remeh saja. Okay, Allah Subhanahu Wa Taala dia telah Allah Subhanahu Wa Taala telah memberikan setiap manusia ini kemampuan. Okay, dan setiap orang tu kemampuannya berbeza-beza. Kita tak boleh nak bandingkan. Contoh kan, ada jiran saya, contohlah saya ada kenalan, kawan lah, sahabat saya. Dia memang seorang yang penyayang kepada haiwan. Okay? Dia ada haiwan peliharaan. Kucing lah. Kucing ni dia memang sayang sangat lah. Memang the way dia menjaga kucing tu dah macam macam manusia. Okay? Dia tinggal rumah dengan kipas berpasang kan. Memang belanja untuk bersih, makan kucing tu memang saya rasa kalau antara manusia yang kucing-kucing tu lagi mahal lah. Okay? Tapi masa tu saya dah observe lah, saya tengok tinggal kipas, kita rasa macam kipas ni membazir kan, membazir lah tinggal kipas, bazirnya nak jaga kucing ni dengan mungkin sebulan saja mencecah ratusan kan. Itu yang saya fikir, saya rasa membazir, tapi tak adalah saya cakap kawan saya tu membazirnya, macam tu tak kan. Jadi kita hormatlah dia punya ni. Satu hari kawan saya ni kucingnya mati. Kucingnya mati, dia sangat-sangat sedih macam memang hilang selera makan, tak boleh nak kerja, macam orang kata fasa-fasa nak kemurungan tau. Pada ketika itu juga dalam masa yang sama ada kawan saya kehilangan ayahnya. Jadi masa tu saya macam yang ni meninggal, hilang ayah, yang ni hilang kucing. Tapi kesedihan dan orang kata penerimaan tu macam orang yang kehilangan ayah tu lagi macam cepat move on tau. Sebab dia redha ayah dia dah bertahun-tahun sakit. So bila ayahnya dipanggil Tuhan tu maksudnya Alhamdulillah, Allah dah ambil ayah, Allah sayangkan ayah, mereka redha terhadap kehilangan ayah. Tapi yang hilang kucing ni macam tak, orang kata tak keruan, macam tu, contohlah macam tu kan. Pada ketika itulah. Jadi saya macam kat situ saya yang memandang ni, saya tak boleh lah judge yang kau ni tengok tu mati ayah, tak ada pun macam kau mati kucing je. Saya tak boleh macam tu. Sebagai seorang yang memerhati, pada ketika itu kita muhasabah lah. Oh subhanallah, inilah Allah nak aku belajar. Okay, Allah nak aku belajar. Rupa-rupanya kemampuan setiap orang tu berbeza-beza, ukurannya berbeza-beza. Mungkin kalau aku yang diuji sedemikian di tempat mereka, mungkin lain penerimaan dia, tak sama. Okay, jadi itulah yang saya nak highlight pada hari ini. Setiap daripada kita ada ujian hidup masing-masing. Jangan compare penerimaan beri tempoh kepada orang tu untuk layan rasa sedih dia dulu kan. Kita dengar apa yang mampu kita buat. Kalau pada ketika itu kita mendengar, kita dengar je lah. Okay, dah sampai satu masa yang kita rasa dia dah okay, boleh menerima nasihat ataupun pandangan, baru kita approach dia kan, bagi dia cadangan. Contoh macam kawan yang kehilangan kucing tadi, kita bagi cadangan apa kat dia. Mungkin boleh cari kucing, mungkin satu tempoh lah, dah sampai satu tempoh tu kita pun suggest kepada dia mungkin cari teman yang baru, teman tu mungkin kucing yang baru lah, macam tu. Okay, insyaAllah. Okay, so sebagai penutup hujan masalah, kesimpulan buat dua ni, Ana. Subhanallah, saya rasa saya dah membebel banyak, tapi saya nak baca sedikit lah, sedikit petikan dalam buku ni. Okay, untuk kedua, hujan masalah. Setiap orang ada masalah kan. Mungkin hari ni pun yang berhadapan dengan saya, Cik Jaja, Tuan Amir pun sebenarnya ada ujian kan, tapi tak bagi tahu je. Okay, jadi saya nak baca. Okay, saya baca ujian masalah, okay, petikan dalam buku inilah, Kerana Syurga Itu Manis. Okay, kawan, manakan mahu kebah demam masalah selagi kita tidak berhenti menganggapnya sebagai masalah. Mana hendak tenang hidup di dunia bila kita sendiri yang mencari, mencipta dan merumitkan masalah yang sedia ada. Ya, mendengarkan kata-kata nasihat begini, kita jadi cepat marah. Tidak adilnya rasa dianggap diri tidak berusaha, tidak sabar dan tidak reda terhadap ujiannya. Sedangkan yang merasa kesakitan dan serabutnya ujian itu adalah diri kita, bukan orang lain. Adapun kawan, tiada tanah di bumi yang tidak ditimpa hujan. Dan kalau memang terik mentari mencetus kemarau yang panjang, disitulah namanya ujian. Disitulah namanya ujian untuk sesetengah orang. Jadi kita harus tahu bahawa kita, kau atau aku sedang tidak berseorangan dalam mengharungi ranjau dan rintangan.
dalam rangkap hidup masing-masing. Bukan kita saja yang punya masalah dan terpaksa menghadapinya dengan bersusah payah. Orang lain turut laluinya. Okey, insya-Allah sedikit petikan dalam bab 2 dalam buku Kerana Syurga Itu Manis mengenai hujan masalah. Okey, semoga sahabat-sahabat yang sporty kan, yang sangat sporty pada hari ini yang mendengar, apapun mungkin kalau kalian ada ujian, semoga ujian tu orang kata apa, dia hikmah ni sifat dia terkemudian, lambat kita nampak. Okay, tapi bila kita sampai ke satu titik yang kita dah berjaya lalui episod ujian tu, kita akan subhanallah, ini rupanya Allah nak tunjuk. Okay, jadi bersangka baiklah pada Allah, perbanyakkan doa, okay? Doa minta Allah sabarkan, kuatkan hati dan juga kemampuan untuk melihat apa hikmah di sebalik semua yang telah diberikan, semua ujian yang telah Allah Subhanahu Wa Taala izin kita hadapi. Insya-Allah. Terima kasih banyak Ana, Jaja untuk sesi malam ni. Jadi siapa-siapa yang tak dapatkan buku boleh dapatkan, nak sign kena beli daripada Ana lah. Kalau nak beli direct kami pun boleh. Jadi insyaAllah kita jumpa bab ketiga, buat baik pun Allah. Nanti kita akan jumpa lagi. InsyaAllah sampai lepas boleh tengok dekat IG story lepas ni. Okay, kan, terima kasih. Kita tangguh dengan tasbih farah. Subhanallah wa bihamdi, subhanallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Ana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillah.